Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bersua kembali hari ini bersama dengan saya Firman Hajmah dalam siaran Bicara Pakar. Okey. Bicara Pakar. Hari ini 30 April 2021 bersamaan dengan 18 Ramadan 1442 Hijriah. Dan Alhamdulillah kita sudah pun berpuasa. Hari ini hari yang ke-18. Dan insyaAllah kita doakan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat, anak saudara ke, puak saudara ke, adik-beradik kita untuk meneruskan lagi puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan 2 hari lagi kita akan masuk ke dalam 10 malam yang terakhir. Baik, seperti mana yang kita janjikan, hari ini kita akan bersua. Alright, kita akan bersua di lapangan di Facebook FH Network Channel untuk membicarakan satu topik yang agak menarik. Okay? Topik yang bukan agak menarik lah, cukup menarik sebenarnya untuk kita kongsi-kongsikan, iaitu vaksin COVID-19 manfaat atau mudarat. Ramai dah menunggu ni. Ramai dah saing-saing kita menunggu ni siaran yang kita pancarkan ini untuk kita share kan kepada sahabat-sahabat kita. Okay, sahabat-sahabat kita. Line saya okey ke tak? Sebelum kita menjemput dua ahli panel kita untuk tampil ke depan, saya nak tanya dulu, nak check line dulu. Setara mana line saya ni okey ke tak? Kalau okey, ya okey. Kalau tak okey, ya tak okey. Supaya kita boleh memperbaiki siaran kita. InsyaAllah kita akan bersiaran hari ini bersama dengan dua orang ahli panel yang seperti mana saya sudah promokan di Facebook dan di media-media sosial. Dan pasti juga anda kalau boleh sharekan lagi supaya ramai lagi popok kita boleh melihat ataupun menonton siaran yang kita adakan istimewa untuk anda. Okay, kalau boleh ramai lagi lah. Sebab topik ni cukup hangat. Okay, masing-masing duk kata kepada dia kak, sebenarnya vaksin COVID-19 ni, adakah ia ni kena ambil ke, lagu mana ke, kita tak saya ambil ke, ataupun ia sesuatu yang boleh memberi kesan negatif ke. Hari inilah masanya untuk kita sama-sama bertanya dan mendengar kupasan daripada dua orang ahli panel. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan penaja kita ataupun rakan siaran kita, iaitu Klinik Perdana Kubang Krian yang sudi untuk bersama-sama kita. Okey. Jadi saya akan promo sikit lah Klinik Perdana ni. Mana tempat dia ni? Dekat dengan kita aja ni. Dekat di Kubang Krian ni, Jalan Sultan Yahya. Sebelum dia berhampiran dengan Masjid Kubang Krian tu. Jadi kalau kita tengok ni, perkhidmatan dia banyak sangat. Okey, rawatan perubatan am, rawatan penyakit kronik, pemeriksaan kesihatan, okey, apa lagi tu, GDI dan PSV, ultrasound, eko, ujian darah, okey, dressing dan sebagainya lah, rawatan ibu mengandung, rawatan kanak-kanak, imunisasi, rawatan kecantikan, jerawat dan jeragat, dan program kurus pun ada. Program kurus, siapa hak tak berapa kurus tu boleh mari sini, boleh check ataupun boleh masuk program di Klinik Perdana Kubang Krian. Masa rawatan Sabtu hingga Khamis 8.30 hingga 10 malam. Okey, Jumaat tutup. Jangan mari Jumaat pula. Okey. Ini adalah antara yang diberi perkhidmatan juga lah. Ada oxygen mask, ada gel application, ada apa lagi, oxygen anion scaling. Alright, so ada face cleanser dan banyak lagi lah. Dan ada terapi oksigen untuk muka. Banyak. Mana kita boleh dapatkan pelbagai jenis perkhidmatan tambahan di sini selain pada perawatan perubatan am yang biasa dan rawatan-rawatan yang lain. Jadi marilah berkunjung di Klinik Perdana Kubang Krian. Kepada anda yang sudah pun menjadi pasien, Alhamdulillah. Yang belum menjadi pasien boleh mari. Dan kita juga ditaja oleh satu lagi penaja kita, iaitu Diarna Apple Beauty. Ni satu produk yang sedang viral sekarang ni. Okey, saya pun dah pakai. Saya sendiri pakai ni, tengok muka saya ni comel. Saya sendiri pun pakai. Okey, kekal cantik merawat hingga ke dalam kulit muka anda, diperbuat dari bahan semula jadi seperti ekstrak apple dan serat mutiara yang menampakkan kulit lebih segar dan lembap. Ia juga mampu memulihkan kondisi kulit yang rosak, kusam serta tidak bermaya. Kelebihannya mampu mengatasi masalah jeragat,
mencerahkan kulit, melembapkan kulit yang kering dan kusam, mengatasi sunburn, mengatasi masalah jerawat, mengatasi masalah parut dan toner kulit yang tidak sekata, mengecilkan liang pori terbuka, melembut dan mengekalkan kelembapan kulit. Itu adalah kelebihan-kelebihannya. Jadi kalau anda berminat, anda juga boleh menelefon nombor yang telah pun terpapar di situ, iaitu Encik Faris dan Abedeng. Ada dah nombor situ tu, anda boleh copy, ambil selalu, snap lalu gambar situ. Dan sekiranya anda berminat untuk dapat duit raya, okey, duit raya anda boleh pergi di klik di sini ataupun anda boleh snap dulu gambar, lepas ni boleh type URL dia untuk dapatkan duit raya. Di samping kita mendapatkan produk ini, ada juga apa nama ni, pemberian tambahan duit raya, dan trial set dia adalah RM48. Okey, trial set dia. Okey, itu adalah sedikit maklumat yang saya kongsikan kepada rakan siaran kita, iaitu Klinik Perdana Kubang Krian dan DR Na Apple Beauty bersama dengan kita menaja program kita pada petang ini. Alhamdulillah. Okey. Right, so kita kembali untuk bersama dengan saya pada petang ini. Okey, jangan lupa anda sharekan lagi supaya ramai dapat mendapat manfaat hasil daripada perkongsian yang akan kita kongsikan, iaitu bicara pakar. Biasa kita dengar bicara santai, tapi hari ini bicara pakar. Tajuknya vaksin COVID-19, manfaat atau mudarat. Okey. So dengan itu saya nak menjemputlah mana ahli panel saya ni. Saya nak cari ahli panel saya. Okey. Okey. Ahli panel kita buka jendela dia. Buka tingkap dia. Alright. So boleh unmute lah doktor dengan Puan Aida. Okey, boleh unmute. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, apa khabar? Saya alhamdulillah, syukur. Okey, boleh lagi ni buat live ni. Boleh buat live lagi ni. Alhamdulillah lah. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Saya perkenalkan iaitu Dr. Hajah Sezila Nordin yang merupakan pakar perunding perubatan dalaman KBMC. Dia sok mudah bersiaran dengan kita. Hari ni bersiaran pula. Tapi tak apalah, sama-sama pun lagi bagus lah. Kita berkongsi input-input yang bagus-bagus. Okay, selamat datang doktor. InsyaAllah kita akan kongsi ya. Dan kita juga ada Puan Nur Haida Muhammad. Puan Nur Haida Muhammad ni merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Farmasi. Okay, bukan calon-calon juga ni. Ketua Penolong Pengarah Kanan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Apa khabar Puan Haida? Selamat datang bersua kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang bersama dalam live hari ini. Ya, kita dah bersiaran ini kali kedua Puan Haida. Hari itu sekali bersama dengan ada satu farmasi. Kita adalah satu rancangan siaran FB Live juga. Alright, so terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk masuk. Ada Balang Saiful, Putri Aida Syamimi, Muhammad Diyaudin, ada Nur Silawati Ramli, Farizatul Akmal, Rubayah Halim, Syah Said dan sebagainya. Banyak yang masuk, ramai yang masuk. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk share kan. Dan anda juga boleh bertanyakan soalan sekiranya ada soalan-soalan yang mungkinlah lama dah nak tanya, duduk main mikir soal tak jenuh tidur. Jadi hari inilah masanya untuk kita bertanyakan kepada ahli panel kita. The right person, the right people, the right panel yang kita tanya. Jangan kita tanya kok say kat. Ni masalah kita tanya kok say. Baik, saya nak teruskan pada soalan pertama. Saya nak terus kepada Puan Haida dulu. Okey, Dr. Su relax dulu. Bertenang dulu dah. Apa ni? Puan Haida, okey. Soalan yang paling basic, soalan yang kita bermula dengan memanaskan badan, iaitu apakah itu vaksin? Apakah itu vaksin COVID-19 dan bagaimana ia bertindak? Orang duk tanya ni lagu mana tak? Lama ke ada masalah gap-gap. Tapi persoalannya, apa itu vaksin COVID-19 dan bagaimana ia bertindak? Silakan, Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita yang sedang bersama kita mungkin boleh share lagi. Kalau yang sedang bersama dekat FB, boleh share kepada ahli keluarga, kawan-kawan ataupun saudara mara yang sedang mungkin kalau sedang sekarang ni masih lagi bertanya-tanya sebenarnya vaksin ni apa, macam mana nak
betul ke nak kena suntik. So mungkin petang ni sambil-sambil ibu-ibu mungkin sedang nak sediakan juadah kejap lagi tu, ataupun sambil sedang nak sediakan juadah, boleh pasang dengar je. Tak perlu tengok muka pun tak apa, dengar suara. Okay, so hari ni kita akan tengok orang selalu sekarang ni memang dah heboh lah dekat berita, dekat media sosial, semua dia sebut pasal vaksin COVID-19, nak cucuk ke tak nak, apa ni. So sebenarnya kita kena sebagai diri kita sendirilah, orang yang akan disuntik vaksin nanti. Okay, so benda pertama yang kita nak hari ni adalah betul-betul faham adalah vaksin tu apa. Sebabnya mungkin kalau ikutkan sebenarnya 1950-an lagi program vaksinasi ni ataupun imunisasi ni dah dimulakan pun dekat Malaysia ni. Tapi kita tahunya biasanya kanak-kanak yang disuntik, betul anak kita yang umur bila 1 bulan, berapa bulan tu ada program-program dia. So bila sampai waktu yang sekarang ni COVID-19 ni, dia jadi heboh balik sebab ada yang tak faham konsep vaksin tu. Okay, vaksin sebenarnya dia adalah satu vaksin ni sebenarnya sendiri mengandungi antigen. Antigen ni dia boleh jadi sama ada kita ambil daripada viral vector ataupun subunit dalam protein, sama ada kita ambil daripada jujukan mRNA untuk kita jadikan kalau kita ambil daripada, kalau virus lah, struktur virus tu secara keseluruhan ataupun sebahagian. Dan benda ni yang akan kita tutup ataupun inject lah. Okay. Sebenarnya vaksin ni dia ada antigen. Okay. Tubuh badan kita ni dia ada sistem daya lawan jangkitan. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan setiap daripada kita ni, setiap manusia kita ni ada sistem daya lawan jangkitan. Bukan calang-calang Allah jadikan kita, semua orang ada. Jadi bila ditutup vaksin ni dia ada antigen. Jadi bila antigen masuk dalam tubuh kita, sistem daya lawan jangkitan ni ataupun kita panggil sistem pertahanan tubuh kita ni akan dia akan macam contoh kalau berlaku kebakaran, siren kebakaran akan berbunyi kan. So sama juga dalam tubuh kita ni bila ada benda masuk, antigen kita panggil, dikenal pasti sebagai benda asing. Jadi dia akan gerakkan, dia akan kejutkan sistem tu dan dia akan rangsang sistem pertahanan badan kita ni supaya boleh menghasilkan antibody. Okey. Supaya bila kita dicocok dengan vaksin tadi, dia dapat kenal pasti okey benda ni adalah benda asing. Okey, bentuk dia macam ni. Jadi apa yang kita perlu buat? Sistem pertahanan kita ni kita nak sediakan senjata macam mana? Okey. Dalam masa yang sama, tubuh kita juga cuba mengingat. Ada memori kita panggil. Tak payah sebutlah kalau nanti kalau yang belajar sains akan tahu apa ni B cell, memory cell semua tu. Okay. So dia akan mengingat bentuk macam mana virus tu. So kalau COVID-19 ni dia akan meniru bentuk virus COVID-19 nanti biasanya. Jadi bila dia masuk dalam tubuh kita, sistem pertahanan kita akan kenal okey macam ni rupanya bentuk COVID-19 yang akan masuk dalam tubuh aku sekiranya berlaku macam tu. Jadi tubuh badan kita ni akan kenal pasti senjata macam mana kita nak guna. Ni macam kita nak pakai lepas ni, persediaan awal. Ataupun kalau student, biasanya sebelum kita per-ESOL, sebelum kita menjalani peperiksaan sebenar, kita ada latih tubi di mana kita kita kenal dulu soalan-soalan dia macam ni. Jadi nak menghadapi peperiksaan sebenar, kita dah pernah tengok soalan tu. Sama lah juga dengan konsep vaksin COVID-19 nanti. Jadi bila berlaku sebenarnya contohnya kita minta jauh lah kena jangkitan COVID-19 nanti, tubuh kita ni, sistem pertahanan badan kita ni dah ada antibody, dah ada senjata yang memang khusus untuk lawan COVID-19 tu. Sebab dia dah ingat dah macam mana rupa, dia dah ready dah senjata macam mana nak menyerang. Jadi bila masuk virus COVID-19 yang sebenar, dia tahu untuk lawan dan antibody yang ada dalam badan kita ni dah kuat untuk lawan COVID-19 tu. Okey, harap-harapnya boleh sebagai permulaan ni boleh faham dulu konsep tu. Okey, terima kasih Puan Haida. Alright, so saya rasa satu penjelasan yang cukup jelas lah yang diberikan oleh Puan Haida dan saya harapkan semuanya fahamlah apa itu vaksin. Dia mengandungi antigen, okey.
dan juga merangsang sistem daya lawan jangkitan dan sebagainya. Okey, saya nak terus kepada Dr. Suzila. Tapi doktor ni saya nak soalan yang agak berbeza sedikit dari sudut kesedaran kesedaran doktor. Kalau kita lihat di masyarakat kita sekarang ni kan, kita nak tumpukan masyarakat kepada masyarakat di sekeliling kita lah, mungkin di Kelantan sendiri. Kalau dilihat dari segi kesedaran untuk mengambil vaksin ini di kalangan masyarakat ni, bagaimana doktor melihat? Adakah ia merupakan satu benda yang masih lagi sama-sama ataupun ramai di kalangan ahli masyarakat kita menolak vaksin itu sendiri? Bagaimana doktor? Doktor melihat pandangan peribadi doktor. Silakan. Kalau Assalamualaikum dan selamat petang semua. Assalamualaikum. Berpuasa. Ya, sama-sama. Jadi kalau cakap ini cakap berkenaan penerimaan ini, kalau kita tengok, kalau nak terima sesuatu yang baru ni memang banyak cabaran dia. Jadi termasuklah juga nak menerima COVID itu sendiri, benda yang datang tak macam tiba-tiba ribut taufan datang, kita tak ready pun. Jadi dari sudut daripada bahagian kesihatan pun kita dalam keadaan yang darurat ni memang nak ready awal, tak tahu kes akan jadi banyak ataupun macam benda-benda yang kita tak boleh jangka. Sama juga dengan vaksin COVID ini, benda yang baru. Yeah. Dan dicipta pun dalam keadaan yang macam kalau orang yang tidak faham konsep sains ataupun kekuatan vaksin ni, dia akan kata ni macam mengejut sangat, bagus atau tidak vaksin untuk kita terima. Jadi dari sudut penerimaan ni sebenarnya kalau yang nak kata yang educated, tak educated ni, sebenarnya yang educated pun ada yang menolak vaksin juga. Jadi penerimaan ni bergantung kepada tahap kesedaran perlu ke tak perlu vaksin ni. Jadi perlu tak perlu tu kalau bahagian kesihatan kita kata, kalau saya cakap wajiblah ambil untuk mengurangkan beban yang tengah dihadapi satu Malaysia, bukan Malaysia saja, satu dunia ni. Untuk mengurangkan virus kebarangkalian jangkitan ni memang salah satu cara adalah prevention. Jadi vaksin ni adalah prevent, dia bukan ubat. Kalau ubat, bila dah sakit kita dapat ubat. Jadi kalau vaksin ni adalah kita nak prevent jangan kes tu makin melonjak naik lagi. Kes akan tetap ada, semua jangan melonjak naik. Jadi kalau tengok setakat selama vaksin ni keluar dan masuk Malaysia ni, mula-mula nak, lepas tu bila dah jadi macam-macam isu, macam-macam kesan sampingan, ada yang tolak di saat akhir. Jadi penerimaan masing-masing ni dia jadi was-was dengan vaksin ni sendiri. Tapi setakat hari ni, kalau tengok statistik dengan daftar vaksin, Kelantan paling rendah sekali. Jadi kalau yang kes real yang datang dengan ataupun mesej saya ni, banyak sangat yang mendengar viral berkenaan vaksin ni melalui WhatsApp, melalui Facebook. Ada juga yang daripada anti-vaksin yang menyebarkan isu-isu atau provokasi tentang vaksin. Terutama bila ada, lepas vaksin dia meninggal. Jadi dia terus kata, vaksin lah penyebab. Jadi yang ni benda yang tak sahih lagi dah diviralkan, menyebabkan orang yang belum menerima vaksin dia jadi was-was. Kalau tahap kesedaran yang kita lihat lah, Puan Haida, nampak penolakan di saat akhir pun ada. Maknanya daripada dah masuk dos pertama, dos kedua tak nak dah. Sebabnya ada dengar orang kampung lepas cucuk meninggal. Jadi soalan tadi, tahap kesedaran ini yang kita nak berbicara hari ini untuk memberi tahap kesedaran semula berkenaan vaksin COVID. Kenapa perlu? Jadi kalau Puan Haida, dia bahagian farmasi, dia faham vaksin ni macam mana dan dia akan sampaikan apa itu vaksin yang dia dah sebutkan tadi. Kalau yang bahagian kita, bahagian perubatan ni, kita nak kurangkan kalau kes COVID ni makin meningkat ni disebabkan banyaknya kita panggil apa, halangan-halangan ataupun panggil apa, cubaan ujian yang daripada information yang tak sahih ni tadi menyebabkan vaksin ni ramai yang menolak di saat ini. Ya.
So itulah realitinya di Malaysia ini, dan kita khususkan di Kelantan. Kalau kita lihat tadi, doktor mengatakan antara negeri yang paling kurang untuk mendapatkan vaksin ialah negeri Kelantan. Okey, so kita fikir-fikirkanlah bagaimana kita, dan bagaimana ia berlaku di negeri kita ataupun mungkin di negeri-negeri anda yang bukan di negeri Kelantan lah. Okey, sebenarnya banyak lagi benda yang saya nak kupaskan ataupun soalan-soalan, dan anda juga yang sedang menonton ni, jika ada sebarang persoalan yang hendak dilontarkan kepada kedua ahli panel, boleh menaip di ruangan komen itu dan insya-Allah akan dijawab oleh apa nama ni, ahli panel kita. Okey, saya nak teruskan kepada soalan yang kedua kepada Puan Aida. Okey, sebelum saya bertanya, sebenarnya banyak ni soalan ni. Soalan saya ada 2-30. Cuma saya kena pilih-pilih lah soalan mana hak ni. Apakah kepentingan sebenarnya? Okey, kepentingan dan kegunaan vaksin di Malaysia. Basic dia kita kena tahu. Okey, basic dia kena tahu. Adakah kita ni satu benda yang kita boleh tolak ataupun memang penting untuk rakyat kita untuk mendapatkan suntikan vaksin ni? Silakan, Puan. Okey, macam tadi saya bagi tahu kan, vaksin ni kalau di Malaysia sendiri dia sejak dari 1950-an lagi kita mula guna vaksin. Dekat Malaysia saja untuk program imunisasi kebangsaan ni kita ada 11, lebih kurang 11 jenis vaksin yang kita gunakan untuk mencegah daripada 13 jenis penyakit. Antaranya contoh yang senang lah, antaranya TB, hepatitis B, ataupun batuk pokol ataupun polio, ataupun yang paling kalau yang hari tu ramai yang tahu pasal measles ataupun campak kan. Okay. Ya. So sebenarnya kalau tak berlakunya ataupun kalau kita tak kalau kita rasa risau pasal vaksin ni, sejak 1950-an lagi kalau kita tengok anak-anak kita ataupun kita sendiri pun daripada kecil, kalau sahabat saya Tuan Afarizan dia selalu cakap pasal kalau dulu yang lahir sebelum 1980-an kita cucuk vaksin dengan cara orang Kelantan panggil cokeh. Dia maksudnya menggunakan jarum yang bercabang dan perlu dicungkil. Tapi sekarang ni tak ada dah benda tu. So maksudnya sebelum ni dengan tahap sakit macam tu pun kita boleh ambil vaksin, dan sampai sekarang pun siapa yang pernah ada lahir sebelum 1980 tu, kalau rasa macam tu maksudnya kita dah pun mengalami situasi vaksin ni. Tapi yang menjadi sekarang ni, yang menjadi isu sebab dia di isu vaksin ni COVID, sebab ada yang kata macam kenapa sebab kita sekarang kita belum kena COVID-19, contoh kalau kita yang belum kena COVID-19 kita tak rasa sendiri betapa pesakit-pesakit nanti mungkin doktor akan bagi tahu secara detail lah betapa kesan yang dialami oleh pesakit-pesakit yang mengalami COVID-19. So kita nak cegah daripada berlakunya benda tu. Macam saya bagi tahu tadi, vaksin ni dia tak sama dengan ubat. Ubat kita ambil bila kita dah sakit. Tapi vaksin ni kita nak cegah daripada kena. So sebab tu kena tahu kepentingan dia dulu. Kita nak cegah daripada guna. Dan saya akan terus masuk kenapa kita nak kebanyakan ataupun kita target antara 70 ke 80% ataupun 85% rakyat Malaysia ni untuk dapat vaksin COVID-19. Sebab apa? Sebab kita nak capai imuniti kelompok ataupun selalu kalau yang sekarang dekat media sosial kita sebut herd immunity. Kenapa? Sebab memang betul ada yang digembar-gemburkan kata bukan semua orang boleh dapatkan vaksin. Ya, sebab itulah sebagai seorang rakyat Malaysia yang boleh divaksin, kita sepatutnya ambil tanggungjawab tu sebab kita nak bentuk imuniti kelompok ni. Nak bentuk imuniti kelompok ni kena ramai daripada kita ni disuntik dengan vaksin. Okey, saya bagi contoh macam ni. Katakan saya bagi analogi lah. Katakan ada kita ni seorang yang kita pelihara kambing lah. Kambing, kita ada 10 ekor kambing yang dah besar lah. Tapi kita ada 3 ataupun 4 anak kambing. Okey. Anak kambing ni dia masih belum mampu untuk kenal siapa musuh, masih belum mampu melindungi diri dia. Tapi kalau dengan adanya 10 ekor kambing tu, mampu tak dia lindungi 3 ataupun 4 ekor tadi? Sudah pasti dia mampu. Tapi
katakanlah yang sihat pun, yang tua dia ada satu je, ataupun yang dewasa ada satu, yang anak ni ada 10. Mampu tak dia nak lindungi? Besar kemungkinan tak mampu. Jadi samalah konsep dengan imuniti kelompok ni. Kalau kita yang mampu untuk disuntik, so kita dah capai 80 ke 90% kita punya semua dah disuntik, kita akan mampu melindungi orang-orang ataupun golongan-golongan yang tidak boleh disuntik. Contohnya macam sekarang kanak-kanak bawah 18 tahun belum lagi ada kajian untuk menerima vaksin. Okey. Dan juga ada beberapa negeri lagi mungkin nanti doktor boleh tambah. So itu sebenarnya yang kita nak, supaya bila dah capai imuniti kelompok ni, virus tu dah tak boleh nak tak jumpa orang untuk dijangkiti. Dia dah tak boleh masuk kita punya sistem pertahanan tu. So sebab tu kita nak yang tu yang penting sekali untuk COVID-19 ni. Okey. Alright, so kita memahami tentang imuniti kelompok. Bagaimana tidak dapat tersebarnya dalam kalangan masyarakat kerana sebahagian besar masyarakat mempunyai imuniti dan terlindung. Okey, saya nak kembali kepada doktor. Okey, kepada Dr. Suzy. Isunya sekarang, kalau saya tengok lah kan, isunya sekarang, kalau dulu-dulu vaksin ni kalau kita ambil dulu-dulu tak adalah satu benda yang terlalu kata terkejut sangat, sebab benda tu dah ready kan. Benda dah ready. Sekarang ni penyakit datang dulu. Okey, penyakit datang dulu dan kita kelam kabut nak dapatkan vaksin, dan pada sebelumnya ada vaksin, semua yang sanggup kata okey mana vaksin ni, tapi bilanya dah ada vaksin lain pula ceritanya. Lain kata kena ambil ke, kenapa kena ambil. Tapi dulunya masing-masing menunggu vaksin, tapi itu bukan persoalannya. Soalan saya doktor, adakah penyediaan vaksin dahulu dan penyediaan vaksin sekarang ni berbeza? Maksud saya, adakah kita mengambil masa yang lama untuk menyiapkan sesuatu vaksin, atau sekarang ni dah ada kaedah baru, teknologi baru, kita tidak perlu menunggu lama untuk menyiapkan satu vaksin? Silakan doktor. Kalau cakap berkenaan penyediaan vaksin ni, dulu dengan teknologi dengan kekurangan teknologi moden canggih, memang untuk menghasilkan satu vaksin ni terlalu lama lah. Termasuk macam TB, polio yang Puan Haida beritahu tadi, nak buat kan bukan setakat vaksin, nak buat ubat. Saya bagi contoh, kalau ubat yang beratus tahun nak dapatkan satu insulin, boleh hasilnya insulin untuk kecil manis. Itu salah satu yang teknologi dulu. Tapi kalau teknologi sekarang ni dah canggih, dah berbeza. Jadi untuk menghasilkan vaksin memang dalam jangka masa yang singkat, tetapi memerlukan kos yang teramat tinggi dan teramat mahal. Jadi tak ramai yang kenapa Malaysia tak buat? Kenapa orang kata Malaysia tak buat? Kos. Dan dengan teknologi yang kita kekurangan teknologi itu yang menyebabkan kita bukan antara negara yang menghasilkan vaksin. Tapi kita contribute beberapa benda yang boleh menyumbang untuk terhasilnya vaksin. Jadi kalau ramai yang isukan kata kenapa vaksin ni ada penyakit virus tiba-tiba ada dan kita boleh hasilkan vaksin dalam masa yang singkat. Itu kita kata virus makin pandai, kita lagi pandai daripada virus sebenarnya. Cumanya kita ada beberapa pemikiran yang kalau kita kata dia was-was, yang ni yang dia timbulkan provokasi ataupun isu-isu yang menyebabkan mengganggu yang kata orang tengah-tengah lah. Kalau rakyat Malaysia ni yang tengah-tengah, dia nak ambil ke tak nak ambil, tapi yang nak ambil ni dia banyak berat daripada yang negatif berbanding yang positif. Kalau cakap pasal vaksin pula, dia tak ada ubat ataupun tak ada perkara yang 100% bagus. Kalau kita ada ubat pun tak ada 100% yang bagus. Dia ada kesan sampingan tertentu ataupun kekurangannya. Tapi kalau vaksin yang kita ambil di Malaysia ni, kita ambil yang tahap keberkesanan yang paling bagus sekali antara tahap keberkesanan dan safety, keselamatan. Tahap keselamatan yang paling elok yang setakat ni yang Malaysia ambil. Jadi dia tak ada isu kata kenapa lepas ambil vaksin ni boleh mati tadi. Yang tu tengok pula mungkin ada kesan-kesan sampingan ada directly dengan vaksin ataupun sebenarnya memang penerima vaksin tu sendiri memang ada masalah dah. Ya, kita tengok luaran sakit orang yang meninggal ni, kita tengok orang luaran dia nampak sihat.
Tapi dalaman kalau kita cakap tahap kesedaran awareness, tahap kesedaran kesihatan rakyat Malaysia ni kurang. Dia bukan dia buat medical check up sentiasa melakukan medical check up pun. Jadi bila pergi ambil vaksin, declare semua sihat. Sedangkan sebenarnya dia ada penyakit. Yang ni salah satu lagi kekurangan cabaran yang dihadapi oleh bahagian kesihatan lah, sebab yang datang kata sihat. Saya ada seorang pesakit, dua orang pesakit ni. Dia declare kat MySejahtera tu dia sihat semua. Baru ni lah memang dia tanya dah daftar MySejahtera, kata dah daftar. Lepas tu beritahu lah dia, Haji beritahu tak ada sakit macam mana, darah tinggi ni semua. Dia kata tak daftar sebab saya sihat. Dia salah konsep tu. Yang ni memang berlaku. Jadi bila dah declare sihat, jadi orang kesihatan pun kata sihat lah. Maknanya tak ada penyakit yang boleh memudaratkan kalau ambil vaksin ni. Jadi yang ini salah satu lagi pemahaman, terutamanya orang tua lah. Dia makan ubat, dia rasa sihat, dia kata dia sihat. Sedangkan penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung, ini walaupun stabil perlu dideclare ataupun dideclare di MySejahtera tu bahawasanya dia ada penyakit ni. Jadi pemantauan selepas ambil vaksin perlu dipantau berkepanjangan. Bukannya kata 30 minit macam orang sihat. Macam saya saya dah ambil vaksin. Jadi 15 minit okey. Dan alhamdulillah saya okey. Sehingga hari ni alhamdulillah saya okey. Dan kesan sampingan pun tak adalah teruk. Ada setengah orang yang dapat demam kuat, sakit sendi, ruam alergi. Jadi kalau kata soalan Nazri tadi tanya kenapa terlalu tiba-tiba je ada vaksin. Inilah dengan teknologi memang dah canggih tapi kosnya yang memang terlalu tinggi. Dan kalau kita tengok vaksin yang kita terima ni, negara Israel majoriti ambil yang tu. Jadi nak hasilkan pembekalan ni, tak pembekalan ni pun limitation. Jadi bila ada kita dapat ni, ada pula orang yang menolak. Itu salah satu kerugian lah. Kerugian menolak vaksin di saat yang kita terima vaksin yang insyaAllah memang yang terbaik dah buat masa ni. Betul kan Puan Haida? Ya. Okey, terima kasih. Satu huraian yang sangat menarik, boleh diterima. Saya berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh doktor. Sekarang ni kita dah maju. Takkan 10 tahun, 20 tahun yang lepas cara kita buat kuih pun sekarang ni pun dah cepat kan. Dulu kita buat kuih. Kita dulu tak boleh bercakap macam ni, satu dunia dengar kan Haji. Betul. Tapi jadi medium ni bagus dah. Cumanya ada orang yang menyalahgunakan medium ni. Itu yang jadikan yang menyebarkan berita-berita palsu, fitnah. Kalau dulu fitnah mungkin surat layang ke apa kan. Sekarang tak payah surat layang dah. Sekarang media sosial je. Sekejap je, sesaat je, satu dunia dah tahu. Kalau dulu surat layang nak sampai ke pejabat dulu, sampai ke orang ni sampai kan. Okay. So ini sama juga diaplikasikan dengan vaksin ni. Dia cepat, mana cepatnya tersebar cerita-cerita yang tak sahih ni. Teknologi dah canggih. Point dia teknologi dah canggih dah sekarang. Tapi kos mahal. Ya, betul. Okey, nampaknya dah ada soalan tapi saya nak biarkan dulu soalan tu. Terima kasih kepada yang bertanya. Banyak soalan telah pun dilontarkan ataupun dikongsikan di bahagian komen. Cuma saya nak terus kepada soalan berikutnya kepada Puan Aida. Okey, Puan Aida ya. Soalan saya berbunyi begini. Apakah yang dimaksudkan dengan kesan adverse? Kesan adverse susulan imunisasi ni. Okey. Sebab yalah bila kita sebut pasal vaksin ni, orang selalu akan relatekan dengan apa kesan dia. Mesti ada kesan dia. Okey, sedangkan apa-apa saja atas dunia ni, kalau kita makan nasi banyak pun kesan juga tak? Minum air pun ada kesan juga. Ini apatah lagi ubat dan vaksin. So bagaimana jawapan yang boleh kita rasionalkan kepada kita reflect ataupun kita nak menjawab soalan itu tadi. Silakan Puan Aida. Okey, terima kasih Haji. Okey, mungkin yang sedang bersama kita lagi, saya tengok makin banyak view sekarang, so boleh share lagi sementara kita sedang bersiaran lagi ni. Okey, sebelum saya jawab pasal kesan, saya tambah sikit dari segi macam mana selalu yang sekarang ni banyak yang diwar-warkan di media sosial. Macam pelik je, COVID-19 ni baru tahun lepas tapi tiba-tiba dah ada banyak vaksin. Okey.
sebenarnya sebab benda ni bukan berlaku di satu tempat. Dia bukan wabak, maksudnya dia bukan berlaku di satu kawasan, dia berlaku di seluruh negara. Jadi bila berlaku di seluruh negara, semua para saintis ni, dan bila bermula daripada China, saintis di China ni pun dia dah kongsikan kepada para saintis struktur macam mana COVID-19 ni. Jadi benda tu, informasi tu dah tersebar dan saintis daripada seluruh negara ni dah berusaha, dan banyak company-company besar macam Dr. bagi tahu tadi, fund dia tinggi, maksudnya kos dia sangat tinggi, tapi kita tahu sebabnya di seluruh negara tahu COVID-19 ni bagi impak yang sangat tinggi kepada ekonomi. Jadi semua orang sanggup, kebanyakan company-company besar sanggup melabur untuk menghasilkan vaksin secepat mungkin. Jadi tak pelik lah kalau selalu orang kata, alah dia ni cepat sangat ni mesti ada kesan sampingan yang banyak. Okey, sebab sebenarnya bila dah dikongsi informasi tu, macam doktor bagi tahu tadi, kita dah canggih, dia sama konsep macam contohnya handphone. Nak menghasilkan satu handphone pertama, smartphone pertama, dia makan masa banyak tahun. Tapi kalau kita tengok sekarang dekat negara kita, dekat dunia ni, dalam satu tahun berapa jenis handphone dihasilkan. Betul tak cepat tak benda tu. Samalah konsep dia dengan vaksin. Okey, so kita balik kepada kesan adverse tadi. Sama juga dengan ubat pun ada kesan sampingan, dan vaksin pun sama. Dia macam tadi doktor bagi tahu, tak ada yang 100% kita kata perfect ataupun sempurna. Tak ada dalam dunia ni semuanya 100% sempurna. Vaksin pun sama, dia ada kesan sampingan dia. So sebarang kesan sampingan yang kita dapat selepas kita terima vaksin, kita panggil kesan adverse susulan vaksin. Okey, dia panggil AEFI lah, ataupun adverse event following immunization, atau bahasa Melayu dia kesan adverse selepas imunisasi. Okey. So bila kesan adverse dia bukannya, okey, ramai yang macam akan ingat, okey, kesan adverse ni sebab vaksin. Tak semestinya kesan adverse itu disebabkan oleh vaksin. Ada pelbagai jenis faktor yang menyebabkan kesan adverse itu sendiri. Okey, saya bagi contoh seseorang yang mungkin dia sedang macam tadi doktor bagi tahu, kita sepatutnya tak menyembunyikan apa-apa masalah kesihatan kita. Okey, contohnya saya nak cucuk vaksin esok, hari ni saya berpanas lah. Mungkin saya bekerja dekat tengah panas, saya rasa macam ada rasa nak demam. Okey, tapi saya tak demam lagi. So esoknya saya pergi terima vaksin, dan selepas terima vaksin saya mengalami demam. Contohnya kesan dia adalah demam. Okey. Kesan demam ni dia boleh jadi sebab vaksin, tapi dia boleh jadi juga sebab tadi saya bekerja keras dekat tempat panas. So dia tak semestinya terus disebabkan oleh vaksin. Sama juga contohnya orang yang dia terlalu takut, gebah. Orang kata, kalau orang kata main apa, kenaling. Okey. Kenaling. Dia ni memang sangat takut jarum. Takut jarum. Okey. Selepas terima vaksin, masa nak terima tu pun dia dah takut sangat. So selepas terima vaksin, dia punya berdebar dia makin teruk. So mungkin berdebar dia ni sebenarnya bukan disebabkan vaksin tu sendiri, tapi disebabkan perasaan takut dia tadi kepada jarum yang menyuntik tu. Okey. Sebenarnya juga, kesan adverse ni juga, jangan takut. Tadi kalau kita awal-awal tadi kita tahu macam mana vaksin tu bertindak kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku kepada badan kita, contoh biasanya kesan adverse kalau COVID-19 ni ada yang sakit ataupun merah pada bahagian suntikan, ada yang rasa mual, ada rasa nak muntah, ada rasa pening ataupun yang demam. Okey. Sebenarnya salah satu sebab juga dia panggil kesan reactogenicity, ataupun tindak balas badan kita tu dalam usaha nak membentuk sistem immunity tadi. So badan kita ni tengah bekerja untuk membentuk antibody tadi. So dia akan adalah kesan-kesan yang kalau setengah orang mungkin sikit, ada setengah orang banyak, ada setengah orang tak rasa apa-apa. Okey, kesan adverse ni kita tak boleh nak jangka.
katakanlah macam saya sebelum ni saya suntik vaksin lain, saya pernah ada kesan. Tapi tak semestinya bila saya COVID-19 ni, saya cucuk COVID-19, saya tak ada kesan juga. Jadi kesan adverse ni kita tak boleh nak jangka kena kepada siapa dan bukan semua orang akan kena kesan adverse ni. Tu kena ingat. Ya. Okay, Okey. so saya rasa sampai situ dulu. Alright. So terima kasih Puan Aida. So terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudi menonton bersama dengan kita pada waktu ini. InsyaAllah boleh sharekan lagi siaran ini, rancangan ini, kerana saya pasti ramai di kalangan kita memerlukan maklumat ini. Sebab apa? Kalau kita tak sebar-sebarkan maklumat-maklumat yang betul, jadi maklumat-maklumat yang tak betul juga akan bersama-sama dengan kita. Jadi kita akan jadi pening. Hak mana so ni? Hak mana so ni kita nak pakai ni? Last kali kita pun jadi kebingungan lah. So sebab itu kita mengambil inisiatif hari ini bersama dengan 2 orang ahli panel yang kita jemput istimewa untuk anda. Dan bukan untuk yang melihat ni saja. Mungkinlah ada kawan-kawan kita, saudara kita, anak-beranak kita tidak berkesempatan pada waktu ini. Boleh di-share juga mungkin, mana tahu lepas ni, selepas tamatnya rancangan ini, boleh lagi melihatnya, menontonnya melalui siaran kita yang telah pun kita terakam. Okey, saya nak teruskan kepada soalan yang berada di ruangan komen. Dan saya nak minta Dr. Suzila lah, Dr. Suzy untuk menjawab soalan ini. Okey. Dan soalan ini daripada Jai Osman. Okay. Fakta, dia tulis itu, fakta ada orang yang sihat tetapi meninggal dunia selepas mengambil dos kedua. Bagaimana kita merasionalkan keadaan ini, khasnya kepada mereka yang tidak yakin dengan pengambilan vaksin? Ini soalan yang agak mencabar juga ni. Okay. Tapi saya pasti doktor ada jawapannya. Silakan doktor. Memang mencabar soalan ni sebab fakta ni kalau ada yang macam tadi kita kata kan, lepas ambil vaksin tiba-tiba meninggal. Jadi kita tak boleh nak cakap directly sama ada dengar tu soalan saya ni, suara saya macam putus lah. Dengar silakan doktor. Jadi kalau kita tengok kalau lepas ambil vaksin tiba-tiba ada yang meninggal. Tapi kalau yang ini biasanya dia tidak directly macam Puan Haida kata tadi, tidak directly kita kata itu berpunca daripada vaksin. Dia perlu disiasat adakah sama ada directly ataupun yang penerima ni tadi dia menerima vaksin dalam keadaan yang sebenarnya dia tak sihat. Yang ni yang menjadi kita kata isu. Kalau saya nak cakap secara di sini, dia akan jadi kontroversi juga. Jadi kalau nak kata direct daripada vaksin setakat ni tak ada lagi yang kes yang meninggal itu adalah directly disebabkan oleh vaksin. Cumanya cerita yang disebarkan itu adalah banyak daripada provokasi atau sharing di media sosial mengatakan ini vaksin. Ini kata unsur-unsur jahat yang kata vaksin membunuh, vaksin membunuh. Kalau gitu berapa ramai dah yang dah ambil vaksin di Malaysia ni dan berapa banyak yang kes yang kematian ni memang betul-betul directly disebab vaksin. Yang tu yang kita kata tak boleh kata vaksin ini penyebab. Setakat kalau biasa kita tengok saya sendiri pernah terlibat dalam kajian-kajian ubat juga kan. Kita tengok kajian-kajian ubat ni betul kematian itu adalah salah satu daripada yang kita tengok kesan sampingan sama ada direct daripada ubat ataupun adalah berpunca daripada lain. Jadi selama saya involve dalam kajian-kajian besar tentang ubat, terutama ubat kencing manis ya, kematian-kematian yang directly disebabkan oleh ubat tersebut memang tidak ada sebenarnya. Dia biasanya adalah berlaku disebabkan serangan jantung yang memang berpunca daripada condition pesakit itu sendiri yang mungkin tak terkawal ataupun memang ada serangan jantung kita boleh predik bila nak berlaku. Jadi siapa-siapa boleh berlaku, tahap macam mana, itu yang kita kata bergantung pada individu juga, respon imun tadi. Kalau Puan Haida kata dia ada berdebar tadi, jantung akan jadi laju. Jadi bila terlalu laju, dia macam contoh orang main badminton kan, dia dalam keadaan yang push jantung ni laju, kalau tahap kesihatan dia tu sendiri dia tidak pernah rasa, tak pernah siasat ataupun tak pernah check secara detail, risiko ni yang boleh juga berlaku pada pesakit kepada orang yang ambil vaksin ni. Jadi kemungkinan kalau mati mengejut ni biasa memang serangan jantung. Serangan jantung tersumbat ataupun nadi dia jadi tidak sekata yang boleh menyebabkan maut juga. Arismia, kita panggil serangan jantung, cardiac arrhythmia.
Jadi kalau soalan dari Jai Osman ni, nak rasional kita ambil fakta yang hari ni lah sebenarnya, yang hari ni yang kita nak sampaikan, vaksin ni adalah selamat. Sebab vaksin yang kita ambil adalah tahap keselamatannya memang tinggi berbanding dengan tahap yang kita ada juga isu-isu yang vaksin lain sebab kan darah beku apa semua tu. Jadi yang itu kita kata kita dah kurang ambil kan Puan Haida, betul tak? Vaksin yang boleh kontroversi ni kita ambil tapi dia open. Dia open untuk volunteer. Tapi bukan semua orang yang kata bila terima vaksin tu akan mati. Sebab mati ni bukan kita yang tentukan. Kalau dia tak ambil vaksin pun memang dia akan mati juga. Betul? Betul Haji? Ya, betul-betul. Jadi soalan ni macam mana kita rasional dengan hari ni punya apa fakta yang tentang vaksin yang kita nak sampaikan, yang ini yang patut diambil. Untuk terima, ambil atau tidak, itu pilihan rakyat. Tapi dari kami, daripada bahagian kesihatan ni, memang kita, kalau saya kata patut wajib. Memang kena ambil juga. Tapi kita bagi pilihan. Jadi pilihan ni ambil fakta yang betul untuk kita setuju untuk terima vaksin. Kalau kata ambil vaksin kita mati lepas ni, itu ajal. Kena yakin itu ajal. Itu qada dia. Tapi nak related dengan vaksin, setakat ni tiada lagi kes yang memang berpunca directly disebabkan oleh vaksin. Okay, alright. So saya rasa satu penjelasan yang menarik diberi oleh doktor. Alright, saya nak sambung. Kalau kita tengok berapa vaksin sebenarnya doktor, Puan, yang ada dekat Malaysia ni, yang masuk ke negara kita ni, berapa jenis vaksin? Mungkin ada di kalangan penonton kita masih lagi tak berapa tahulah berapa jenis vaksin, daripada mana, ada bagaimana dia bertindak, lebih kuranglah secara ringkasnya. Kalau yang batch pertama tu adalah daripada Pfizer, yang mana yang guna genetik kan, teknik genetik tu, mRNA. Okay. Dengan Sinovac. Sinovac ni adalah yang guna inactivated vaccine. Maknanya memang ambil COVID, kuman COVID virus yang mati tu dibuat vaksin. Kalau yang mRNA tadi guna genetik, dua ni. Yang terbaru kata daripada AstraZeneca. Kalau yang Pfizer tu Comirnaty. Kalau Sinovac ni dia guna apa Puan Haida? Nama dia punya tu? Sinovac dia punya vaksin nama? Inactivated. Apa dia? Coronavac. Coronavac. Coronavac itu adalah daripada Sinovac, daripada China. Okay, alright. Yang dia Coronavac ni dia guna virus COVID yang mati jadikan vaksin. Kalau Pfizer ni teknologi yang tadi kata guna mRNA, genetik virus. Dia banyak lagi yang lain, ada yang attenuated. Attenuated ni virus enzyme, virus yang lemah, dijadikan vaksin. Ada ambil protein, tapi kita ada dua ni dulu. Kalau AZ masuk juga Puan Haida? Dia bukan dimasukkan dalam PIK lah, dalam program imunisasi, tak masuk dalam program imunisasi. Dimasukkan. Jadi itu clear. Jadi yang orang isukan ada yang AZ, lepas ambil AZ punya vaksin, ada trombos darah beku, macam-macam yang tu. Tapi yang tu tidak ada dalam program vaksin kita sekarang ni. Kita hanya guna dua ni. Okay, alright. So kita guna dua, iaitu Pfizer dengan Sinovac. So saya rasa semalam saya pergi inject ayah saya, dia pakai Pfizer, dia dapat Pfizer. Okay, alright. Dan tulis pada digital CJ digital tu Comirnaty Pfizer. Kalau Sinovac tadi Coronavac. Okay. Alright, saya nak kembali kepada Puan Haida. Okay, sebenarnya soalan-soalan yang on the spot pun banyak juga ni. Saya nak tanya kepada Puan Haida sebab saya nak tahu dulu, okay, bagaimanakah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM khususnya menangani stigma masyarakat ni. Okay, stigma masyarakat macam-macam ni. Okay, sekiranya terdapat kesan adverse vaksin ini yang tidak selamat. Okay, macam mana? Itulah memanglah satu benda yang menjadi stigma utama masyarakat kita tentang kesan. Okay, sebagaimana pihak KKM ni menangani stigma masyarakat ni? Silakan.
Okey, sebenarnya Kementerian Kesihatan sendiri sebenarnya sangat-sangat teliti dalam pemilihan vaksin ni lah, terutamanya dari segi jenis, dari segi keberkesanan dia sendiri dan juga kandungan dalam vaksin tu sendirilah. Sebabnya untuk memilih vaksin ni sebenarnya semualah, bukan di Malaysia sahaja. Semua negara pun memang akan mengikut piawaian yang telah diluluskan ataupun dari segi keselamatan dan juga keberkesanan dan diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO lah. Bukan saja-saja kita rasa macam tak apalah, nampak macam nama brand tu macam sedap sikit kita pilih yang ni. Sebenarnya ada kalau yang tular kata alah sebenarnya sebab Malaysia dia pergi kepada satu brand ni. Okey, sebenarnya tadi Dr. Suzila ada sebut bekalan vaksin ni, kita pun sebenarnya patut bersyukur sebagai rakyat Malaysia. Kita dapat bekalan vaksin tu antara yang maksudnya ada lagi negara-negara yang belum berjaya untuk dapatkan bekalan vaksin ni. Okey. Semua vaksin-vaksin yang telah dihasilkan telah perlu melalui proses penilaian dulu oleh bahagian regulatory farmasi negara ataupun kita panggil NPRA. Okey. Bahagian regulatory farmasi negara ni bukan calon-calon badan lah. Mereka ni akan tengok dari segi yang paling penting sekali kualiti. Diorang memang akan kaji dari segi aspek pengawalan dari segi awal bahan mentah tu lagi, dan juga proses penilangan dia tu mesti mengikut spesifikasi. Maksudnya NPRA ni bukan senang-senang nak ambil, okey dia ni dikilangkan, dia kena tahu dikilangkan kat mana, dan biasanya kilang-kilang ini mereka sendiri pun pergi ke kilang tersebut untuk tengok adakah mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh WHO. Okey, yang kedua dari segi aspek keselamatan. Okey. Memang kita nak benda tu efektif. Okey, macam tadi kita tahu vaksin ni dia adalah proses juga untuk penilaian dari segi berkesan dan kesan sampingan dia. Dia perlu ditimbangkara. Kalau vaksin tu berkesan dia tinggi, kesan sampingan dia lagi tinggi daripada keberkesanan tu, of course yang tu akan ditolak. So mereka akan tengok dulu pentingnya keberkesanan tu lagi tinggi daripada kesan sampingan. Sebab tu bukan senang lah nak menilai untuk dari segi keselamatan ni. Kalau yang kesan sampingan dia nampak tinggi, nampak jelas ketara, yang tu of course tidak akan diluluskan oleh bahagian regulatory farmasi negara. Dan yang ketiga, dari segi penghasilan antibody sendiri, penghasilan antibody oleh vaksin tersebut. Yang tu pun untuk nak memastikan keberkesanan, sebab kita tahu vaksin COVID-19 ni kita nak tengok keberkesanan dia, kita tak tahu dia sepanjang berapa lama lagi dia akan berada dalam badan kita, maksudnya mampu memberi pertahanan kepada badan kita. So walaupun dah dicucuk, dah diinjek kepada rakyat Malaysia, bahagian regulatory NPRA ni sendiri masih lagi memantau, maksudnya sejauh mana keberkesanan dalam penghasilan antibody ni. Maksudnya bukan kata lepas cocok tu kita pun tinggal lah, nak mati ke, nak apa kesan sampingan kita tinggal. Tak, kita pantau sehingga kita akan tengok sampai berapa lama lagi vaksin tu berkesan dalam tubuh badan kita ni. Jadinya apa isu-isu yang ditularkan dekat media sosial yang kata kita pilih vaksin ikut kronik ke, kita pilih vaksin ikut favoritism ke, sebenarnya yang tu saya tak tahulah macam mana boleh tular dia benda-benda macam tu. Tapi nak bagi tahunya penilaian ni mengambil masa sangat lama dan sangat teliti, barulah kita pilih brand mana ataupun jenama mana, company mana yang kita pilih untuk digunakan kepada rakyat Malaysia. Okey, alright. Terima kasih Puan Aida. Satu jawapan yang menarik. Saya berpuas hati dan sungguh berinformasi lah jawapan yang diberi. Saya nak teruskan kepada soalan yang berikutnya. Mungkin doktor boleh jawab lah. Okey. Soalan ini soalan yang saya dapat daripada media sosial juga lah, tentang DNA. Dia disangkutkan, dia relatekan. Bila kita ambil vaksin ni, adakah benda tu boleh mengubah DNA kita? Dan dia kata memang kalau kita dah ambil vaksin ni,
kita dah jadi macam lain. Dah masuk unsur-unsur lain dan kita dah jadi benda lain lah, satu unsur yang lain. Apakah benar ataupun bagaimana? Doktor, silakan. Yang ni yang kata pasal apa, cocok nano 5G tu ke? Lebih Chip kurang dia, macam tu lah. nano chip ya. Uh-uh. Jadi kalau sebab yang vaksin ni dia RNA tu, RNA daripada virus COVID tu, dia tak ada boleh bercampur pun dengan kita punya DNA ke, kita punya RNA dalam badan kita ni. Sebab kita memang Allah dah jadikan memang kita manusia, tu virus. Dia tak boleh mix up pun. Dia tak boleh mix up. Cumanya bila diinjek dalam badan, badan kita ni ada ASCA, protection, antibody ataupun immunity yang boleh detect benda asing yang masuk ni untuk recognize dia. Macam Puan Haida beritahu awal tadi, dia recognize virus ni untuk adakan pertahanan ASCA dalam badan ni supaya kita kenal dah virus COVID ni kena itu dia dah badan dah protect dah. Jadi dia tak ada isu akan mengubah pun DNA dalam badan kita ni. Kalau macam tu kita dapat vaksin yang dulu-dulu ni, influenza contohnya, kita jadi burung ke, jadi virus tu ke? Tak, sebenarnya tidak lah. Kalau yang cakap pasal nano 5G tu, yang tu nano chip kalau kita cakap dengan pakar nano ni sendiri, dia nak hasilkan nano yang boleh masuk dalam badan manusia ni memang tak ada lagi dicipta sekarang ni. Itu pengaruh dalam TV sebenarnya, pengaruh dalam TV, pengaruh dalam sistem orang putih tu yang boleh cekwakan benda-benda yang boleh mengelirukan kita semua. Jadi kalau kena faham, dia tidak akan mengubah apa-apa pun dalam badan kita, melainkan dia membentuk antibody. Membentuk antibody pertahanan awam, ASCA, gagah yang dalam badan ni. Kalau masuk dia vaksin sama ada community tadi ke ataupun Coronavac tadi. Okey. So kepada mereka yang menyebarkan maklumat mengatakan bahawa kalau masuknya vaksin ini dalam badan kita akan mengubahkan sistem badan, mengubahkan sistem DNA kita. Itu yang tak tahan tu, doktor. Hebatlah orang-orang ni. Kita dia guna konsep akal, dia tidak guna konsep akal dia, imagination. Dia bukannya gunakan ilmu yang betul, dia gunakan imagination saja. Okey. So saya nak tambah sikit susulan daripada soalan tu. Kita ada 2 dos kan, Doktor Puan Haida. Kita ada 2 dos. Boleh perincikan dos yang pertama tu untuk apa sebenarnya, kemudian dos yang kedua tu untuk apa sebenarnya? Adakah dia bertindak bagaimana? Kenapa dia boleh tolong jawab yang ni, 2 dos ni, sebab yang ni pembuatan vaksin tu sendiri, dia ada yang setengah vaksin dia hanya 1 dos saja untuk developkan imun, tapi ada macam kalau program imunisasi anak budak kan, hepatitis B kan ada 3 dos macam tu. Puan ada jawab ni? Silakan. Okey, sebenarnya bergantung kepada vaksin tu sendirilah. Ada vaksin 1 dos sudah mencukupi, maksudnya bila dikaji, bila dengan masuk dengan recognize 1 kali tu, kita punya memori ataupun tadi saya bagi tahu dia boleh simpan secara total, maksudnya secara tinggi lah dia punya persen tu, dan antibody yang dihasilkan tu dah mencukupi untuk melawan. Tapi kalau yang perlukan 2 dos ni, biasanya bila dos kedua, sebab tu ramai yang kata kenapa bila dos kedua dia cucuk, dos pertama dia tak dapat kesan apa-apa pun, tapi bila dos kedua dia jadi demam yang berpanjangan. Sebenarnya biasanya kesan adverse untuk dos kedua adalah lagi maksudnya akan lagi rasa, sebab dos kedua maksudnya tadi kita masuk dos pertama, dia baru kali pertama kenal. Sistem pertahanan badan kita baru kali pertama kenal benda tu. So baru nak, kalau kita kata senjata, baru senjata biasa-biasa. So bila kita cucuk kali kedua, dia tahu benda tu dan dia cuba bina yang lagi advance. Dia tahu ni benda ni dah masuk tadi, tapi aku lawan dia macam tak cukup power. So aku kena sediakan senjata yang lagi teruk, lagi hebat. Sebabnya dia nak tinggikan lagi antibody yang dihasilkan dalam badan kita tu. Sebab tu ramai yang kata bila cucuk kedua, kesan sampingan dia lagi kita kata lagi rasa lah. Sebabnya masa tu lagi tindak balas untuk menghasilkan imuniti tu lagi
dahsyatlah sebab nak tinggikan lagi kita punya antibody terhadap COVID-19 tu. Dia macam contoh macam ni lah. Tadi saya bagi tahu pasal jawab soal latih tubi untuk jawab peperiksaan kan. Latih tubi pertama mesti kita bagi yang biasa dulu. Tapi latih tubi kedua, sebab kita nak suruh jawab soalan sebenar ni, kita tahu latih tubi kedua ni kena bagi yang lagi power supaya kita punya sistem pertahanan tadi ataupun kita punya cara nak menjawab nanti lagi power. So samalah juga konsep dia, kenapa perlukan 2 dos. Okey, so faham. Saya pun faham. Sebenarnya saya pun soalan daripada saya sendiri itu sebenarnya. Maknanya berselindung sebenarnya. Yalah sebab kita tak tahu kan. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita kena bertanya kepada orang yang boleh memberi penjelasan yang tepat. Ni kita hanya koksir tak. Kita hanya koksir, kita tanya orang tidak tahu, itu yang menyebabkan maklumat tu dah jadi tidak tepat dan kita pun membawanya sebarkan benda yang tidak tepat. So saya nak mengingatkan kepada rakan-rakan yang sedang menonton ini, kalau anda fikirkan ini adalah satu rancangan yang beri manfaat kepada kita, kepada masyarakat, kepada rakan kita, semualah yang berada di luar sana, sila sharekan rancangan ini, siaran ini kepada saing-saing kita lah dan semua yang berada di luar sana. Okey, kita dah menghampiri 3.40. Okey, 3.40 petang. Sebelum saya bertanyakan soalan yang berikutnya, saya ingin memberi sedikit info. Ini adalah satu rancangan yang kita bawakan teristimewa untuk anda dan kita ada rakan siaran kita. Rakan siaran kita petang ini ialah Klinik Perdana Kubang Krian. Okey, Klinik Perdana Kubang Krian, anda boleh lihat di situ menawarkan perkhidmatan yang disediakan, rawatan perubatan am, rawatan penyakit kronik, pemeriksaan kesihatan GDI PSV, kemudian rawatan ibu mengandung, rawatan kanak-kanak, imunisasi, ultrasound, ECG, ujian darah, dressing dan sebagainya. Kemudian ada juga klinik kesihatan pekerjaan dan keselamatan, pemeriksaan kesihatan dan offshore. Okay, ada rawatan kecantikan, jerawat dan jeragat dan ada juga program kurus. Program kurus macam saya ni lah. Saya ni kita kurus ni masuk program kurus lah. Okay, insya-Allah bulan puasa ni kita pakat kurus belaka. Dan waktu ataupun masa rawatannya Sabtu hingga Khamis 8.30 pagi hingga 10 malam. Boleh berkunjung ataupun mendapatkan rawatan di Klinik Perdana Kubang Krian. Okey, di Jalan Sultan Yahya. Okey, kalau daripada Kota Baru tu sebelum sampai di Masjid Kubang Krian tu, sebelum sampai di Masjid Sultan Ismail Petra tu di sebelah kanan. Okey, di berhadapan dengan Kopi Mesing. Okey, ini adalah rakan siaran kita yang pertama dan kita ada satu lagi rakan siaran kita yang kedua iaitu Dr. Na Apple Beauty. Ini satu produk yang sedang hangat di pasaran, sedang viral ni. Okey, jika anda ingin kekal cantik, merawat hingga ke dalam kulit muka anda, inilah satu produk yang cukup yang boleh kita ambil. Diperbuat dari bahan semula jadi seperti ekstrak apple dan serat mutiara yang menampakkan kulit lebih segar dan lembap. Ia juga mampu memulihkan kondisi kulit yang rosak, kusam serta tidak bermayam. Kelebihannya yang lain mampu mengatasi masalah jeragat, mencerahkan kulit, melembapkan kulit yang kering dan kusam, mengatasi sunburn, mengatasi masalah jerawat, mengatasi masalah parut dan toner kulit yang tidak sekata, mengecilkan liang pori terbuka, melembut dan mengekalkan kelembapan kulit. Okey, kekal cantik bersama Dr. Na Apple Beauty. Tak cantik tak apa, Dr. Na Apple Beauty kan ada. Okey, mendapat dia ada sijil dapat kelulusan KKM juga, jangan bimbang. Sebab saya pun tak akan ambil produk-produk ataupun penaja-penaja kita yang tidak ada kelulusan daripada KKM ni. Alright, so anda boleh dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang ada di situ iaitu 011 iaitu nombor telefon Mr. Faris dan Abedin kita. Okey, anda boleh lihat, anda boleh snack dan sekiranya anda ingin dapatkan duit raya, ada duit raya ni, boleh klik okey di URL ataupun link itu. Boleh ambil lepas ni tarik dekat mana? Tarik dekat telefon, boleh klik dapat duit raya. Okey, dapat duit raya di satu link pautan yang disediakan. Trial set RM48 sahaja. Okey, boleh dapatkannya Dr. Na Apple Beauty segera seperti mana yang telah pun saya paparkan nombor telefon yang ni yang boleh dilihat di situ. Okey, kita kembali bersiaran. Saya terpaksa juga beritahu maklumat-maklumat tentang rakan siaran kita. Itu dah menjadi lumrah kita lah. Alright.
Doktor, anda masih lagi bersedia dengan saya? Puan Haida masih lagi bersama dengan saya? Okey. Semangat kita catch up tak? Masih. Semangat kita. Okey, soalan berikutnya saya nak bertanya. Di soalan ni ada satu soalan yang di luar, mungkin di luar topik sikit, tetapi ia bersangkutan juga dengan COVID-19 lah. Sebab ini saya melihat ada dalam WhatsApp group yang bertanya soalan ni. Dia khususkan kepada doktor lah, Dr. Su. Doktor, dia bertanya kalau kita dah kena positif lah. Okey, positif. Dapat positif COVID-19 ni. So ada kemungkinan tak kita mendapat kali kedua? Dan kalau mendapat kali kedua tu bagaimana? Adakah okey ke ataupun makin parah ke, macam mana, doktor? Silakan, doktor. Okey, bila pesakit macam Kelantan kan kes setiap hari pun memang 3 digit ni. Jadi rasa Puan Haida dah ada herd immunity ramai juga lah kat Kelantan ni. So siapa-siapa yang kena COVID ni ataupun dah dijangkiti oleh kuman COVID-19 ni, dia akan develop immunity secara natural selama lebih kurang yang ni yang kajian yang dibuat research masa awal-awal lah itu. Dia ambil, dipanggil semua pesakit-pesakit yang dah kena COVID yang awal-awal tahun lepas ni, dia test antibody, antibody boleh bertahan dalam masa 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan hingga 6 bulan, ada sampai 6 bulan. Jadi siapa yang dah kena COVID-19, katakanlah dia sekarang ni kan program vaksin tengah berjalan. So dia dah dia baru saja sihat daripada COVID-19, dia kalau nak ambil vaksin ni after 3 months, selepas 3 bulan nanti. Sebab yang natural immunity ni hanya bertahan dalam masa-masa saya cakap ni 3 bulan hingga 6 bulan. Jadi selepas daripada itu badan dah tak ada dah antibody. Jadi risiko boleh berlaku jangkitan pada pesakit ini memang akan kalau tak follow SOP, kalau masih lagi duduk di kawasan yang memang risiko tinggi jangkitan COVID ni masih boleh berlaku pada sakit tersebut. Jadi cakap pasal kesan kali kedua kena. Sebab sakit ni tak ada lagi kes yang betul-betul clear kali kedua. Jadi kalau pertama kali kena bergantung pada individu juga. Ada yang sakit COVID yang positif ni kalau very simple dia tak ada apa. Dia macam demam batuk semua biasa aja kesannya. Boleh seperti biasa 100%. Tapi ada yang berpanjangan mengakibatkan kerosakan paru-paru ataupun paru-paru kronik, parut di paru-paru ini bergantung pada individu yang dijangkiti. Biasanya pesakit yang mendapat komplikasi yang teruk ni keluarga emas, obes kegemukan, obes. Ataupun yang ada penyakit orang muda yang memang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, ini semua kategori risiko. Apabila terkena jangkitan COVID, kesan dia memang dalam jangka panjang. Rasanya batuk sampai 2-3 bulan baru hilang. Kalau ada setengah yang ada a few friends yang kena ni, batuk dia masih batuk, dry cough, batuk kering macam orang asma dia jadi. Jadi yang ni masih dalam lepas COVID masih dipantau selama mana. Biasanya pesakit-pesakit ni akan menjalani ujian CT scan lah, tengok tahap keterukan paru-paru disebabkan oleh virus COVID. Jadi vaksin ini salah satu alternatif untuk mengelakkan kesan jangka panjang kuman virus menjangkiti kita. Kalau kata dah ada vaksin, kita dah terima vaksin, kita kena COVID, risiko ni berkurang sebab kita ada protection tadi. Tetap ada tapi kurang, mungkin tak ada langsung. Sebab ni yang setakat yang ada ni dah ada berapa persen yang menerima vaksin dan terkena jangkitan juga. Setakat ni tak ada lagi yang kita panggil risiko komplikasi ni memang sangat rendah pada yang penerima vaksin yang kena jangkitan COVID. Ada kan? Haji ada dengar yang DG pun ada dengar penerima vaksin masih dijangkiti virus ni. So, kita kata kalau dah ambil vaksin, SOP tetap kena jaga. Tak boleh ambil vaksin, kita pun suka hati kalau ada pasien COVID depan kita pun tak pakai dah PPE, tak pakai dah penjarakan semua, salah yang tu. Dia tetap sebab nak develop ni kena ada, kita tak tahu tahap antibody dalam badan kita yang dah terima vaksin ni berapa banyak.
Yang ni kalau researcher memang ada buat lah, dia nak tengok yang penerima vaksin ni, dia ambil darah tengok antibody. Tapi kalau untuk ambil antibody semua orang itu melibatkan kos jugalah. Jadi kita tengok bergantung pada macam Puan Haida beritahu tadi, pemantauan yang berterusan dengan keberkesanan vaksin yang kita terima sekarang. Memang berterusan lagi. Okay. Okay. Alright. Kalau tak soalan tu masih ada. After 3 to 6 months. Kalau dia tak jaga, memang kena lagi. Kalau vaksin ni, kita lagi sebab dia masih memantau berapa lama antibody boleh bertahan selepas ambil vaksin. Okay. So ada soalan, mungkin Puan Haida boleh jawab lah soalan ni. Bertanyakan, ada juga ni isu masalah COVID ni, vaksin ni halal ke ni? Sebab ada juga yang golongan-golongan tertentu ni kata COVID ni entah daripada mana ni. Halal ke tak halal? Jawapan dia macam mana? Alright, silakan. Okey, untuk nak untuk nak bagi tahu dia halal ke tak tu bukan bidang saya lah. Tapi kita tahu di Malaysia sendiri Muzakarah telah memutuskan vaksin telah dikeluarkan fatwa untuk pemvaksinan ini adalah harus. Jadi tu bukan saya yang keluarkan fatwa. Bukan saya. Okay. Ni maksudnya pakar daripada mufti-mufti lah telah dikeluarkan. Dan kalau kita nak tengoklah ada yang komen dekat media sosial kata mungkin mufti-mufti kita kat Malaysia ni dah dipengaruhi. Okey. Cuba kita cari ilmu berdasarkan fakta yang sahih. Kita cari, cuba kita tengok satu dunia, bukan Malaysia. Dah kita tengok, kita tak yakin dengan Malaysia. Contoh ni saya beritahu. Okay. Kita tengok juga muzakarah di dunia. Kita tengok badan-badan Islam di dunia, adakah setakat ini yang saya maklum badan-badan besar di dunia pun Islam di dunia pun telah memfatwakan bahawa vaksin ni harus. Jadi kalau ada yang ni terpulang lah bagi tahu macam tadi doktor bagi tahu kan. Hari ni saya dengan doktor tugas kami adalah sebagai orang yang tahu berkaitan dengan vaksin, kita cuba sampaikan. Tapi dari segi penerimaan nak pilih vaksin ke tak tu halal ke tak, saya bagi tahu fakta dari segi fatwa dah bagi tahu harus. So terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak terima ataupun rasa macam nak cari lagi yang pendapat lain. Kalau cakap pasal ni kan, kalau kita tak dengar mufti kita, kalau kita tak yakin dengan mufti kita, pada siapa lagi kita nak bergantung. Di akhir zaman ni kita nak cari fakta-fakta yang betul, dia akan jadi keliru kalau dengar. Tapi kalau kita tengok Puan Haida dengan Najib ramai yang berani tak dengar ataupun percaya dengan viral-viral daripada luar ni. Lebih percaya pada banding dengan percaya pada apa yang ilmuwan atau ilmu-ilmu bidang masing-masing lah. Macam mufti dah cakap, kita dah cakap pasal apa itu vaksin. Puan Haida daripada bahagian farmasi pun dah cakap. Jadi kita cakap benda yang clear, yang ini patut diterima oleh masyarakat berbandingkan dengan baca daripada viral. Viral ni tadi. Viral ni pun dia kata bahasa mudah lah, fitnah. Ni kita duduk kat fitnah ni, banyak-banyakkanlah kita doa supaya Allah guide kita untuk terima yang mana yang baik untuk kita. Okay. So yang mufti tu orang tak nak percaya. Yalah, sebab ramai sangat yang nak mendahului orang-orang yang tertentu seperti nak jadi mufti. Nak jadi mufti. Jadi dia nak bahaya kalau kita mengutuk mufti agama, ada ulama ni. Kena muhasabah diri orang yang mengutuk tu kena dia tu muhasabah diri. Sebab ajal sampai lah kan. Okey, saya nak bertanya kepada Puan Haida soalan yang menarik juga ni. Soalan ni, apakah kriteria individu yang tidak sesuai? Tidak sesuai, mungkin ada golongan-golongan tertentu yang tidak sesuai menerima vaksin, khususnya vaksin COVID-19. Ada tak golongan? Kau pakar boleh belaka ke lagu mana? Dia yang tadi. Okey, sebenarnya doktor bagi tahu. Kalau pasal kedua ini adalah golongan-golongan.
Kalau vaksin fasa pertama itu frontliner. Fasa kedua ni dia ambil semua golongan-golongan kategori high risk, orang warga emas, OKU, ataupun rakyat-rakyat yang ada berpenyakit lah. Sebab ini kategori yang tinggi risiko kalau terkena kuman COVID, dia lebih risiko daripada stage 4, stage 5 ataupun membawa maut. Kalau kes kita di Kelantan ni semalam 2-3 kes yang meninggal. Ada meninggal dekat rumah juga yang tak tahu tahap kesihatan di sendiri, dia kena COVID, dia meninggal. Jadi yang itu yang kita kata sekarang kita ambil fasa 2 ni pada golongan ni. Jadi dia tak ada isu vaksin ni apa panggil, macam ni soalan tadi kata siapa yang tak boleh terima ada tak yang tak boleh terima? Yang tak boleh terima golongan 18 tahun ke bawah sebab dia tak ada kajian untuk 18 tahun ke bawah. Jadi yang 18 tahun ke atas memang semua kalau ikutkan wajib ambil. Tapi pilihan pada di sini sebab ada yang menolak, dia takut sebab dia pernah ada reaksi dengan ubat yang menyebabkan dia allergic, severe allergic dengan setengah ubat, ubat lah, biasa dengan ubat. Jadi dia tak berani nak ambil kerana risiko tu akan berlaku jika ambil vaksin ni. Jadi yang ini tu yang kata lepas ambil vaksin walaupun orang sihat, dalam masa 30 minit selepas vaksin tu dia dipantau. Kiranya berlaku alergi. Memang akan immediately kita bagi ubat alergi. Memang ada dah berlaku. Even kawan sendiri seorang doktor pun dia dapat alergi selepas terima vaksin ni, memang warded lah juga untuk dipantau dan diberi ubat. Jadi ini yang kita kata kena, bukan tak ada benda yang perfect tadi. Jadi dalam apa kita nak anticipate, apa yang kita perlu ambil perhatian selepas divaksin. Ini yang program vaksin ni pun ramai yang diperlukan sukarelawan untuk memantau benda-benda macam ni lah. Jadi kalau soalan haji tadi, semua boleh ambil. Semua haji kalau nak minta ambil semua tak boleh lah sebab orang sihat kan, jadi kena fasa 3 nanti. Ya, okey. Orang awam fasa ketiga nanti. Oh, fasa 3. Orang mengandung boleh ambil ke doktor? Orang mengandung? Orang mengandung boleh ambil untuk di usia kandungan 14 minggu hingga 33 minggu. Ini range yang boleh ambil vaksin. Selepas daripada tu tak. Lepas tu tunggu nanti. Tunggu dah beranak nanti. Okey lah. Oh, maknanya ada range jugalah. Tak boleh lah. Kalau dah syarat tu tak boleh lah kan? Tak. Dia sebenarnya kalau macam di Kementerian Kesihatan sendiri pun walaupun kita ada yang kata takut nanti sebab sebelum ni dia pernah dapat history ataupun dia dapat alergi yang teruk kan. Okey, sebab tu ada beberapa sebelum kita terima vaksin ni, dia jangan ingat macam kita dah dapat notifikasi daripada MySejahtera, kita pergi terus cucuk. Tak. Dia ada proses-proses dia. Saya cerita sikit supaya orang nampak. Okey. Bila kita datang untuk divaksinasi ni, dia ada kita tanya pula sekali lagi untuk kita panggil consent form ni, akan diceritakan apa risiko, pasti macam mana, dan pegawai perubatan akan nilai sejauh mana kita ni okey ke tak untuk terima vaksin. Okey. Contohnya macam tadi kes di awal mengandung, biasanya kita akan tangguhkan dulu beberapa bulan ikut 14 minggu tadi barulah kita cucuk vaksin. Ataupun ada juga kes contohnya dia menerima vaksin pertama tu dia severe allergy kita panggil. Maksudnya dia alergi yang teruk dan perlu dimasukkan dekat ubat. So mungkin doktor akan nilai sama ada dia boleh teruskan untuk dos kedua ataupun dia perlu tukar vaksin lain dan sebagainya. Okey, untuk pesakit-pesakit kronik, sebenarnya kita ada program di Kementerian Kesihatan Malaysia ni, pesakit kronik yang stabil, maksudnya kita tak adalah jangka, maksudnya kita rasa dia boleh terima di komuniti, macam Haji kata bawa ayah ke pergi terima dekat Dewan kan. So maksudnya dia pesakit kronik yang stabil. So dia biasanya boleh terima vaksin di Dewan macam tu. Tapi kalau pesakit-pesakit kronik yang kita perlukan special care, kita kata maksudnya kita kena ready, dia perlu disuntik di hospital. Di Kelantan sendiri dia ada beberapa hospital yang kita assign untuk, maksudnya kes-kes macam ni dia memang akan disuntik vaksin tu dekat hospital sebab sekiranya berlaku katakanlah dia mengalami kesan adverse yang agak teruk, dia terus ada kemudahan di kecemasan ke dekat hospital dia tu
untuk terus dirawat secepat mungkin. Maksudnya kita ni nak bagi vaksin ni kita ready dengan semua benda, ready dengan bed dekat hospital, maksudnya ready untuk sebarang kesan adverse, maksudnya macam itulah. So jadi kalau kes-kes special ni doktor tengok dulu dan akan nilai, maksudnya kita perlu terima vaksin sekarang ataupun perlu tangguhkan untuk tempoh untuk beberapa tempoh, macam itulah. So jangan risau, bukan kata sahabat-sahabat cocok. Kalau orang yang sihat pun, kalau macam frontline yang fasa 1 kan semua insyaAllah tu orang sihat. Tapi kalau waktu yang dia nak ambil vaksin tu ada sesema sikit ke, ada batuk sikit ke, itu pun eloknya ditangguhkan. Sebab mungkin kalau ada sengah dia nak juga. Sebab kan ada yang kata ada yang berbot nak ambil vaksin awal. Jadi yang ni akan memudaratkan keadaan ataupun penyebab pada teruknya berlaku adverse event pada individu tu. Saya kata tadi yang kes-kes kematian ni mungkin ada related yang macam ni. Dia rasa dia sihat. Banyak orang rasa dia sihat tapi sebenarnya dia tak sihat. Ada juga kes ya. Lepas ambil vaksin dia dapat infection dia. Sebab sebelum dia dah ada carrier. Dia dah ada silent carrier COVID. Dia memang ada infection. Bagi vaksin, bagi elok lah condition tu. Ini ada berlaku. Jadi tahap kesihatan memang perlu dinilai sebelum divaksin tu. Kita menilai diri sendiri dan kita dinilai pula oleh pegawai perubatan di mana-mana fasiliti tempat ambil vaksin ni lah. Macam Puan Haida kata tadi, yang kategori high risk tadi betul. Dia orang perbincangan itu buat di hospital lah atau di klinik hanya di Dewan. Okey, terima kasih doktor, terima kasih Puan Haida. Saya nak raikan juga kepada penonton-penonton yang ada yang komen, ada yang beri respon ni. Terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Okey, terima kasih kepada Nursilah Wati Ramli. Okey, dia kata kenapa saya dah tak ingat peristiwa cungkil-cungkil ni. Okey. Dan Ayahanda Soros dia kata steady. Nordin Mak Taha and Zaitun Hassan ni mesti ada kena-mengena dengan Dr. Suzy ni. Ayah mak saya tu. Okey. Nordin Mak Taha. Tu mesti ayah ni, ayah kan. Suzyla Nordin. Ayahanda Soros ni kawan dia ni, kawan ayah saya. Oh, kawan ayah. Kemudian Johari Ahmad, masa kecil dulu kena cucuk BCG imun pada awal pembesaran, satu langkah prevention. Okey, terima kasih Cik Johari, Cikgu Johari. Puan Zaitun Hassan dia kata berikutan kepada kita, doktor kata tadi di Kelantan ni tak ramai sangat yang rasa macam nak bersetuju untuk ambil COVID, tapi dia kata tempat saya berebut nak suntik vaksin. Tempat Zaitun Hassan ni, Puan Zaitun kat mana ni? Okey, mungkin bukan di Kelantan. Orang mana? Orang Pahang. Okey, terima kasih Puan Zaitun. Muhammad Azhar kata steady. Nur Haida Muhammad steady. Puan ni mesti kawan Puan Haida ni. Muhammad Rasidi menarik dan faham daripada Kuala Terengganu. Okey, watching from Terengganu. Terima kasih Nurul Syakirah. Alhamdulillah setakat ni line clear. Muhammad Diaudin. Okey, Tahniah FH. Terima kasih ahli panel. Good. Alhamdulillah. Banyak lagi lah, nanti kita baca sekali. Okey, saya nak teruskan pada soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya ni berkenaan dengan boleh tak? Boleh tak? Okay. Boleh tak misal kata kita nak menukar vaksin. Contohlah saya kata saya dah pergi tarikh saya dah sampai, lepas tu saya pergi dekat pusat nak menerima vaksin tu, saya kata saya tak nak lah vaksin A ni, saya nak vaksin B. Boleh tak? Boleh tak nak tukar suka hati kita ke nak tukar? Boleh tak? Boleh tak? Boleh jawab. Saya boleh jawab lah. Jawapan dia mudah, tak boleh. Jawapan dia mudah. Tak boleh lah. Tak boleh. Dia nak setting untuk semua orang ni. Sebab bukan kita seorang ni nak masuk ni. Beratus ribu, kena juta sekarang Malaysia punya ni. Jadi dia orang nak masukkan dalam list nama tu pun dan tempat di mana nak ambil ni pun tak mudah kalau orang yang in charge ni. Okay. Alright, soalan tu kawan saya antara yang soalan tu sebenarnya kepada soalan yang saya nak tanya ni. Okay. Sebab ada orang bertanya lah, ada orang bertanya saya, kata ada dua vaksin yang Sinovac dengan apa nama ni yang tadi Pfizer kan. Dia membandingkan antara yang Pfizer dan yang Sinovac. Ada yang mengatakan yang A lebih baik daripada yang B lah. Saya tak nak campur lah pasal benda tu.
Mungkin adalah dia mendakwakan yang A ni lebih baik pada yang B, sebab tu saya nak tukar. Bagaimana doktor melihat, adakah vaksin yang kita bawa masuk ni vaksin yang ada standard yang berlainan ataupun lebih kurang macam mana? Double standard lah. Double standard lah. Okey. Rasa Puan Haida dah jawab tadi. Dua vaksin ni dia tak ada double standard. Dia sama. Okey. Sama je keberkesanan dia. So Mhm. dia tak ada isu untuk terpilih. Sebab dalam situasi krisis ni kita terima dengan tambahlah yang banyak sikit kan. Lepas tu kita tawarkan. Jadi untuk keraguan tu patut dibuang jauh. Keraguan untuk ambil yang ni, double standard ni tak ada. Dua-dua adalah yang tahap keberkesanan, tahap keselamatan yang sama. Safety dengan efficacy dia sama. Okey. Puan Haida dah hurai panjang tadi. Ya, okey. Terima kasih kepada yang bertanya dan terima kasih kepada doktor yang menjawab. Okey, soalan yang berikutnya berkenaan dengan teori. Ini mungkin sesuai doktor kot. Dia suka teori-teori. Teori-teori yang kita selalu dengar di media sosial lah. Teori konspirasi yang mengatakan sebab ini berlaku ya. Saya terpaksa bertanyakan kepada doktor sebab kita nak suruh bahawa doktor menjawabnya dengan fakta, ataupun orang yang sepatutnya menjawab ialah orang yang berada dalam bidang inilah. Sebab kita tahu di media-media sosial banyak sangat mengatakan ini sebenarnya hasil daripada kita industri-industri yang di belakang WHO dan sebagainya yang nak menjual produk dia, contohnya vaksin lah, yang mengaut jutaan ringgit dan sebagainya. So adakah benda ini, bagaimana kita nak rationalize kan masyarakat kita tentang teori konspirasi ini? Bagaimana doktor? Ya, kalau saya pernah dengar teori konspirasi Yahudi. Ya. Cuba tengok statistik, saya share dalam grup aja ada satu statistik. Penerima vaksin dunia yang paling tinggi adalah negara Israel. Walaupun negara Israel pun dah ambil negara orang enggak, tapi negara Israel, orang Israel paling tinggi sekali ambil vaksin. Dan bila tengok data yang terkini statistik COVID di negara dia menurun. Kes memang menurun. Tally dengan vaksin yang diambil dan kes yang menurun. Jadi yang kita masih lagi percaya dengan konspirasi ni adalah tak kira lah kalau dia mendengar ada anti-vaksin adalah daripada anti-vaksin. Dia banyak sangat provokasi untuk tak perlu ambil. Anti-vaksin ni ada golongan-golongannya daripada golongan profesional termasuk farmasis, doktor, cikgu, ramailah ustaz-ustaz ke ustazah ke. Tapi dia, kalau yang doktor ni yang selalu akan mengconvince orang untuk jangan ambil vaksin. Tapi kena ingat, kita berada dalam masa COVID atau masa COVID ni dah setahun, nak masuk 2 tahun, setahun lebih dah. Tengok sekeliling kita, ekonominya, pembelajaran anak-anak kita, lepas tu banyak lagi yang mengganggu. Even termasuk saya punya, kan ni awal-awal bulan ni kita kena bayar tax apa semua ni kan. Saya betul. punya pending dekat LHD yang Kota Baru tu ada berapa orang nak kena COVID tu, jadi dia lambat dalam nak bagi. Jadi dia mengganggu semua sistem ni, tapi dengan unsur luar ni yang merosakkan planning ataupun perancangan kita nak kurangkan kes COVID ni, telah menyebabkan lebih mudarat, terutama di Kelantan. Kelantan sendiri kita nampak Kelantan sendiri ni, sebab ramai sangat rakyat Kelantan ni, orang Kelantan ni mudah terpedaya dengan viral di media sosial dan juga WhatsApp. Yang ini yang menyebabkan tak boleh SOP. Jadi kalau saya kata, saya cakap senang tadi, tengok negara yang dikatakan agenda Yahudi ni, orang Yahudi sendiri, negara Israel sendiri ambil, dan dia ambil semua vaksin-vaksin yang dia ada kos kan, jadi dia ambil vaksin dia dapat lebih daripada kita. Jadi kalau kita dah dapat ni dengan Malaysia, Kementerian Kesihatan dengan KJ punya kementerian ni ambil vaksin yang elok ni, masih lagi orang nak tolak nak tolak vaksin. Itu saya rasa macam sikap, sebalik pada sikap kan. Sikap ni, kalau yang mana yang dengar tu, kalau anti vaksin, kalau tak nak ambil, duduk diam.
Orang yang 50-50 ni, pilihlah sendiri yang mana fakta yang dia nak pilih. Tapi kita hari ni kita sampaikan fakta yang betul untuk yang 50 tadi, yang was-was tadi, nilaikan sendiri. Okey. So kalau nak cakap konspirasi ni kita boleh buang tepi. Kalau dalam grup saya jawab terus lah. Dalam grup WhatsApp Dan dulu sampai saya left group, sebab banyak sangat dia hantar benda-benda yang ni. Bila tegur dia marah kita balik. Dia pun bukannya orang-orang yang ada ilmu di bidang perubatan ni. Yang ada tu tak. Ini cerita lain nanti sensitif pula. Okey. Okay. Alright. So Nak tambah? ada Puan Nadia nak tambah? Puan Nadia? Dia sebenarnya kita tengok macam ni lah. Kalau kita kata kita pandang selalunya kalau sekarang ni ada yang kata tak nak terima vaksin sebab ni. Okey, kalau sekarang kalau yang nak pergi umrah memang wajib, umrah ataupun haji memang wajib divaksin kan. So kalau kita tengok negara Arab Saudi sendiri pun rakyat dia kalau yang nak masuk kawasan Mekah semua tu wajib sekurang-kurangnya 1 dos vaksin baru dapat. So kalau kita sendiri sebenarnya peluang kita ni sebagai rakyat Malaysia kita kena patut bersyukur lah saya rasa. Sebabnya satu, kita tak perlu bayar kos vaksin tu. Dan kita antara negara yang, kita bukan negara kaya yang seperti negara-negara yang barat, tapi kita mampu dapatkan bekalan vaksin. So kalau kita tak guna peluang ni, kita masih lagi nak percaya kepada konspirasi tu, konspirasi ni, mungkin kita sendiri perlu fikirkan lah sebenarnya kita nak apa. Kita nak masih hidup dengan keadaan COVID-19 macam ni, ataupun kita nak masih lagi percaya kepada konspirasi dan teruskan hidup dalam keadaan COVID-19 macam ni. So terpulang kepada kita sendirilah untuk pilih. So itulah, terlalu banyak perkabaran, informasi-informasi yang berlaga di luar sana tu yang bertubi-tubi menyerang. Okay? Dan saya juga nak berpesan lah. Dia bulan-bulan baik ni kan Haji, bulan-bulan baik ni orang-orang yang masih lagi was-was tu 10 malam terakhir ni banyakkan berdoa, banyakkan bangun malam, tiap-tiap malam bangun lagi bagus untuk cakap dengan Tuhan, dengan Allah, biar Allah bagi guide. Allah yang guide kita sendiri untuk pilih untuk pilih mana yang terbaik untuk diri sendiri. Kalau kata itu dah ada terdetik tu, janganlah kita masih lagi masuk dengan fikiran-fikiran syaitan kita ni, nafsu kita ni kata tak nak lagi, itu rugilah. Okay, senang kena tambah sikit yang tu Haji. Hanya kita duk cakap pasal ni, tapi sebenarnya apa-apa pun vaksin ni adalah ikhtiar penyembuh ataupun yang hilangkan semua virus ni nanti adalah daripada Allah lah sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. So itulah lebih kurangnya kadang-kadang kita berfikir pihak KKM ataupun pihak pemerintah kerajaan kita dan yang pihak-pihak berkenaan ni bukan sahaja menghadapi satu ujian berkenaan dengan vaksin ataupun COVID-19 ni, tapi banyak cabaran-cabaran, ujian-ujian yang lain yang sampingan yang lebih dahsyat ni, yang membawa dakwah yang tidak betul, mendakwa benda itu betul dan tidak ada satu fakta pun. Kadang-kadang dia bercakap ni tidak ada fakta yang tepat, dan yang lebih merumitkan lagi, yang bercakap itu juga mempunyai reputasinya influencer dan akhirnya orang-orang kampung, rakyat biasa pun terpengaruh. Itu yang membahayakan. Kalau yang viral tu banyak sampai kat saya video yang daripada macam-macam negara lah, daripada ada yang daripada Malaysia. Dia akhir sekali dia promote a few treatment lah, supplement. Jadi yang ni kalau dapat je video yang macam ni, tolak terus. Video tu memang tipu. Ada jual. Sebabnya memang saya ada ramai yang bertanya personally. Saya jawab simple je. Okay. So ada udang di sebalik batu lah. Benda tu tak boleh, benda ni tak boleh. Lepas rupanya nak jual barang. Last kali ada produk dia. Produk dia adalah produk yang tak perlu ambil vaksin. Inilah produk yang sebenar-benarnya. Okay. Ada satu lagi, gunakan isu-isu keagamaan pun ada dalam video-video tertentu. Jadi yang pun hati-hati dalam menilai apa yang diviralkan. Yang tu kata terus tolak lah apa yang KKM cakap.
Maknanya terus ingat yang ni sebab nampak ada unsur-unsur agama sikit, yang ni lah yang betul. Itu pun perlu dinilai juga. Ya, okey. Alright, so terima kasih. Saya nak bagi kepada soalan terakhir kepada Puan Aida. Okay, Puan Aida. So, bolehlah kita nak bagi peluang kepada Puan Aida beri sedikit nasihat kepada para pendengar penonton petang ni. Kata-kata akhir, nasihat terakhir sebelum kita melabuhkan tirai kita pada petang ini. Silakan Puan Aida. Okey, sebagai pengakhiran lah, mungkin kita dah bersiaran dekat dah sejam lebih kan. Okey, apa yang penting, apa yang kita dapat hari ini, kita cuba sampaikan kepada seramai mungkin, kalau bukan ahli, sekurang-kurangnya ahli keluarga kita, sanak saudara semualah. Ya. Okey, kita tahu vaksin ni bukanlah yang terbaik untuk, maksudnya bukannya 100% kita tahu benda tu, tapi untuk masa sekarang ni kita tak tahu, mungkin setahun 2 tahun akan datang akan jumpa benda lain pula untuk merawat, tapi sehingga ke hari ini bagi kita vaksin ni adalah yang terbaik setakat ini untuk mencegah daripada berlaku penularan COVID-19 ni. Jadi terpulanglah kepada kita sendiri, kita dah tahu fakta macam mana vaksin itu bertindak, macam mana dia diperoleh semua tu. Jadi mungkin kita sama-sama dapat fikirkan, cari fakta yang betul. Kalau tak cukup lagi pasti boleh tanya lagi kepada yang pakar dalam bidang vaksin ni, dan sama-samalah kita fikirkan macam tadi doktor beritahu 10 malam terakhir ni, cubalah kita renungkan, minta doa daripada Allah, semoga ditunjukkan jalan yang terbaik untuk kita pilih sama ada perlu divaksin ataupun tidak. So kalau kita vaksin, kita berjaya lindung diri kita dan juga lindung semua sekali. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Aida. So bagaimana pula kata-kata akhir daripada Dr. Su, silakan Dr. Su. Nasihat terakhir. Kalau saya senang saya cakap, kalau saya lah jadi menteri saya kata semua rakyat wajib. Simple. Tapi taklah, itu kata kita bagikan fakta yang betul, apa kebaikan dia lebih banyak daripada kesan baiknya, lebih banyak daripada kesan buruk daripada vaksin ni. Jadi kita ambil apa-apa pun, kita akan ambil benda yang baik lebih banyak kan. Jadi tak ada apa yang perfect di dunia ni. Jadi ini adalah jalan ikhtiar kita sebelum kita bertawakal. Semoga COVID ni akhir dah. Sebab kalau ikut letih kami di bahagian frontliner walaupun saya tidak merawat pesakit COVID hari ni, tapi partner saya di rumah memang melihat kes yang makin meningkat yang merusingkan, terutama di Kelantan. Jadi sama-sama kita bantu. Kalau mana-mana yang ada kutuk KKM, JKN ke mana-mana bahagian yang mengutuk Kementerian Kesihatan, kamu belum kena lagi. Bila kamu kena, waktu tu baru rasa bagaimana suffernya COVID-19 ni. Dia bukan agenda mana-mana agenda. Jadi sama-sama kita doa lah untuk COVID ni berakhir dengan segera Mungkin dalam banyak bulan lagi lah, bukan dalam seminggu 2 minggu, banyak bulan lagi dengan kes terutama di Kelantan ni 400, 500 nak hilangkan 400, 500 ni mau ambil setahun saya rasa, kalau saya kata Jadi kita sama doa vaksin-vaksin, tapi doa kita mungkin kita boleh buat sembahyang hajat berterusan di malam-malam terakhir ni untuk kita hapuskan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita hanya hamba dia yang lemah, tapi kita ikhtiar untuk memohon supaya kita semua selamat daripada COVID ni. Siapa-siapa yang masih lagi lupa, kena muhasabah diri, sebab ini adalah musibah daripada Allah untuk kita, untuk meningkatkan keimanan kita juga. Walaupun ianya hanyalah sekadar hukuman, tapi ini adalah tentera Allah untuk remind kita di zaman ni. Okay Haji, itu memang pesanan saya setiap kali saya cakap, sebab memang ada lagi yang masih lupa dan masih lagi yang kita kata agas, dia kata ego lagi. Yang sebab-sebab fitnah ni cepat-cepatlah bertaubat. Ni mungkin hidayah akan ada di dalam bulan yang baik ni, dan semoga kita semua diberi taufik dan hidayah tu, insya-Allah. Okey, terima kasih Dr. Su, terima kasih Puan Aida, dan terima kasih juga kepada semua yang sedang menonton daripada tadi lagi sehinggalah sekarang.
Dan terima kasih juga kerana share rancangan ini kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersama menonton di waktu ini, mungkin dapat melihat ataupun menontonnya selepas rancangan ini berakhir. Tak apa, tak ada masalah. Kita boleh tengok bila-bila masa. Dan kalau nak share pula pun tak ada masalah. Okey. Nak share banyak kali pun tak ada. Sebab kita share ilmu ni ialah satu benda yang baik. Dan bila kita berkongsi suatu benda yang baik, insya-Allah kita akan dapat juga habuannya di negeri akhirat kelak lah, insya-Allah. Alright, so sebelum kita berakhir, saya sekali lagi seperti biasa nak ucapkan selamat terima kasih sekali lagi kepada rakan siaran kita. Saya terpaksa juga bagi tahu kali terakhir, iaitu kepada rakan siaran kita, iaitu Klinik Perdana Kubang Krian yang sudi untuk menaja rancangan kita pada petang ini, iaitu rancangan yang dibawa untuk anda bicara pakar vaksin COVID-19 ini, manfaat atau mudarat. Terima kasih banyak-banyak kepada Klinik Perdana Kubang Krianan yang banyak membantu kita dan berkhidmat untuk masyarakat setempat. Okey, banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan. Anda boleh lihat di paparan sekarang yang saya paparkan di Facebook ini secara live. Dan kita juga berterima kasih kepada penaja kita yang kedua, iaitu produk yang cukup laris, cukup viral sekarang ini, iaitu Dr. Na Apple Beauty. Okey, kepada anda yang ingin mendapatkan produk ini juga boleh menelpon Encik Faris dan Abang Den yang ada tertera nombor telefon di situ, mampu mengatasi ataupun menyelesaikan masalah kulit jeragat dan semuanya anda boleh baca di situ. Okey, banyak sangat faedah kelebihan yang boleh kita ambil daripada produk Dr. Na Apple Beauty ini. Alright, so terima kasih kepada kedua-dua penaja kita yang sudi untuk bersama dengan kita menaja rancangan kita pada petang ini. Dan sekali lagi lah saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi untuk bersama dengan saya daripada pukul 2.30 tadi sampailah sekarang. Okay? Bukan calang-calang orang yang saya jemput. Yang pertamanya ialah Dr. Suzila Nordin yang merupakan doktor pakar perunding perubatan dalaman di hospital ataupun KBMC Medical Center Kota Baru, dan seorang lagi iaitu Puan Nur Haida Muhammad merupakan ketua penolong pengarah kanan farmasi bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Dan juga terima kasih kepada yang bertanya, terima kasih yang komen, terima kasih yang share, terima kasih yang menonton, dan terima kasih yang tengok saja. Tak buat gapo-gapo pun tak apa, asal tengok. Alright, so insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya Firman Hajmah, sentiasa bersama dengan anda di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi. Salam Ramadan, selamat berbuka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.